pada hari Ahad yang lalu. Sekali lagi dalam rancangan Hello ini yang kita telah tangguhkan untuk tempoh sebulan ini, maka pada hari ini saya dan penonton merasa cukup baik kerana Ustaz Zahid Mahmud, kebetulan nama sama dengan saya, telah merupakan Presiden ataupun ketua kepada PINTA. PINTA ini adalah sebuah pertubuhan institusi mahasiswa di seluruh negara dan tentunya Ustaz telah bersama-sama dengan kluster ataupun kesatuan PINTA seluruh negara, 14 negeri-negeri telah menunjukkan PINTA ini, di mana penggabungan seluruh institut ataupun mahasiswa ini telah disatukan di dalam satu fikrah atau dalam satu minda yang sama. Mungkin Ustaz boleh jelaskan kepada penonton-penonton pada hari ini, berkongsi apakah yang PINTA telah lakukan dan sejarah atau sirah perubahan PINTA selama ini. Sila Ustaz. Pertama sekali terima kasih kepada Datuk Seri dan saya amat rasa teruja lah ya, kerana dijemput bersama dan dengan Datuk Seri dalam program Hello ni. Ya, amat teruja lah kerana bercakap pula dengan Presiden UMNO, bukan calon-calon orang, nombor 1 dalam Malaysia ni. Jadi Alhamdulillah Datuk Seri, segi persatuan yang sebagaimana yang Datuk Seri tadi telah beritahu, ceritakan sedikit tadi pengenalan. Sebenarnya untuk makluman ialah persatuan ataupun PINTA ni sendiri, di setiap negeri dia ada 14 negeri dan digabungkan di bawah gabungan PINTA kebangsaan. Jadi PINTA kebangsaan ini terdiri dalam 5 persatuan yang telah dibuat oleh persatuan khususnya PINTA ini. Yang pertama, kalau kita lihat pada 2015 ya, kita telah kumpulkan 10,000 para hufaz dengan 2,000 para asatizah di masjid wilayah. Dan Alhamdulillah juga Datuk Seri dan seluruh penonton, 2016 kita telah berjaya kumpulkan 20,000 hufaz, lebih kurang 3,000 asatizah, dan masa itu telah diresmikan oleh Matan Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib. Dan pada masa itu juga dalam himpunan 20,000 itu kita telah minta pihak kerajaan buat dasar pendidikan tafsir negara. Dan Alhamdulillah pihak kerajaan telah bersetuju menubuhkan dasar pendidikan tafsir negara. Dan juga dengan adanya dasar pendidikan tafsir negara ini, maka peruntukannya pertama dalam sejarah Malaysia telah turun kepada seluruh institusi tahfiz pada 2000 untuk 2017 ya, bajet itu. Dan Alhamdulillah pada 2017 ya, 2017 kita persatuan juga buat himpunan lagi sekali 30,000 hufaz dalam saya ingat itu ketika itu saya timbal Perdana Menteri dan saya hadir di wilayah itu. Ya, diresmikan oleh Datuk Seri. 30,000 hufaz sejarah dalam Malaysia kita ini, dan diresmikan oleh Datuk Seri sendiri pada masa itu 2017 ya. Dan Alhamdulillah pada masa itu juga telah tubuhkan wakaf PINTA. Dan pada hari itu juga Datuk Seri telah bagi mandat kepada persatuan untuk persediaan untuk buat himpunan yang akan datang 50,000 hufaz. Jadi insya-Allah Datuk Seri, yang amanat Datuk Seri itu masih lagi teria-ria dalam ingatan kami semua, seluruh ahli PINTA Datuk Seri. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Ustaz, bagaimana dengan perancangan dasar pendidikan tahfiz negara sekarang? Adakah diteruskan ataupun ada modifikasi, ada pengubahan situasi semasa? Okey, sebenarnya dasar pendidikan tahfiz negara ini telah bergerak dan kami pun dipanggil ya, dipanggil berbincang untuk buat, sebab dasar pendidikan tahfiz negara ini ialah satu dasar, satu benda yang sangat besar ya,
maka diolah, dibincang, tetapi bila berlakunya pertukaran kerajaan ya, pada 2018, maka benda ni sudah jadi slow ya. Slow. Jadi tumpuan kepada tahfiz ini, mana orang kata selera tak ada. Maknanya pecah liur tak ada pada tahfiz ni untuk manfaatkan tahfiz. Sebab itu kami ni apabila berlakunya perubahan kerajaan baru-baru ni kan, jadi kami berharap sangatlah supaya dasar pendidikan tahfiz negara ini diteruskan hinggalah ke noktah yang terakhir, Datuk Seri. InsyaAllah, saya berjanji pada diri saya. Amin. Dalam pertemuan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya akan bawa isu ini. Mudah-mudahan kerajaan yang ada sekarang ini bukan hanya dapat meneliti semula dasar pendidikan tahfiz ini, tapi dapat melaksanakannya. Dan saya faham bahawa JAKIM sebagai badan penyelaras kepada pelaksanaan dasar ini harus mengadakan perundingan dengan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, dan bahagian pendidikan tahfiz di Jabatan dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Dan insya-Allah saya akan pastikan supaya apa yang tertangguh selama 22 bulan ini akan dilaksanakan semula. Ustaz, saya teringat ketika saya mengadakan dialog transformasi nasional TN50. Ketika itu Perdana Menteri telah mengeluarkan suatu cadangan, dan ianya merupakan satu keputusan kerajaan untuk mewujudkan seramai 125,000 hufaz yang lain pada mereka itu adalah merupakan hafiz Quran. Mereka juga adalah ahli-ahli profesional. Jadi bagaimana pandangan Ustaz dari segi tasawur, dari segi wawasan ini, vision ini? Adakah kita boleh teruskan Ustaz untuk mencapai matlamat itu? Okey, terima kasih Datuk Seri. Sebenarnya ini adalah salah satu program ataupun target pihak kerajaan, dan begitu juga dengan target persatuan kami sendiri. Ya, setelah saya sendiri, saya peribadi masih teringat-ingat lagi Datuk Seri ada bagi tahu Ustaz bahawa akan buka satu tempat di Bagan Datuk kalau tak silap ya, untuk satu tempat untuk buat first track SPM untuk 1,000 orang para hufaz. Jadi ini adalah satu orang kata karisma yang begitu tinggi, yang mana first track ini banyak dibuat di mana-mana Datuk Seri. Tetapi maklumlah dengan keadaan sebegini ya. Dan di persatuan sendiri kami telah cuba, oleh kerana bila berlakunya pertukaran kerajaan, jadi kita tak tahu sebenarnya bila nak berubah pada masa itu, maka kita di persatuan ini telah melangkah buat secara orang kata secara berpersatuan lah. Maksudnya kita buat, jadi kita ada buat rundingan dengan pihak kolej, contoh dengan UiTM ya, kita buat MOU dengan UiTM. Pelajar-pelajar tahfiz yang ada SPM, syarat UiTM, pelajar tahfiz yang ada SPM boleh masuk diploma plus tahfiz. Jadi alhamdulillah program ini sebenarnya sebelum tukar kerajaan lagi telah dibuat di seluruh UiTM, telah memberi mandat kepada para hufaz ya. Ini salah satu untuk mempertabatkan para hufaz yang profesional, yang mana mereka juga mungkin boleh duduk di dalam sektor-sektor kerajaan ya, dalam jurusan apa. Dan begitu juga di Unirazak dan juga dengan pusat-pusat SPM First Track, kita mengadakan MOU dengan mereka, dengan OPSI, dan juga yang terbaru tahun lepas ya, kita telah pergi berjumpa dengan satu kolej, ini Kolej Unifil International UIC dinilai dia memberi pembelajaran percuma untuk pelajar hafiz, tapi syaratnya dia hafiz ataupun 10 juzuk ke atas. Ya, beri pelajaran percuma, tetapi segi makanan apa semua dibayarlah. Jadi ini hasil usaha kami yang kami ada, yang kami boleh bantu pelajar-pelajar tahfiz. Maklumlah Datuk Seri pun maklum ya, kebanyakan daripada pelajar-pelajar tahfiz ini 70% seluruh Malaysia ini dalam kategori yang kurang kemampuan ke bawah, maknanya sederhana ke bawah. Jadi kalau kita tengok yang untuk makluman Datuk Seri, untuk first track ini ada sampai 1,000, ada sampai 800 bulan Datuk Seri.
Jadi menyebabkan mereka-mereka yang kurang kemampuan tadi, pelajar-pelajar tahfiz first track tak mampu, mereka berkehendak, insyaAllah Datuk Seri. Jadi kalau program yang Datuk Seri target itu untuk 1000 pelajar hafiz untuk buat SPM first track ini, daripada pusat ini, daripada tempat yang Datuk Seri cadangkan ini, mungkin boleh memenuhi ya seluruh kerja ataupun para hufaz yang profesional sehingga target sampai 120. Dan benda ini tidak mustahil Datuk Seri. InsyaAllah kita bersama-sama dengan Datuk Seri. Ustaz, untuk maklumat Ustaz, bagi tujuan pembinaan Ma'had Tahfiz advance ataupun lanjutan ni, sebenarnya saya melalui Yayasan Akal Budi telah membeli 40 ekar tanah Alhamdulillah di Bagan Datuk, dan kerja-kerja tanah telah hampir selesai. Manakala apa nama ni, design ataupun reka bentuk seluruh bangunan pun telah dikemukakan pada pihak berkuasaan. Di samping itu, sebahagian besar dananya yang ada di dalam Yayasan Akal Budi pun telah ada bagi memulakan pembinaannya. Malang sekali Ustaz, wang di dalam Yayasan Akal Budi itu telah dibekukan. Apabila saya diheret ke mahkamah, walaupun innamal a'malu binniyat, tetapi kerana wang itu telah dibekukan, niat itu tertangguh. Ini mungkin kehendak Allah Ta'ala. Tetapi insyaAllah jika pembukaan itu dapat diketepikan nanti, jadi hasrat untuk menguji Ma'had Tahfiz bagi mengumpulkan hufaz yang telah hafal 30 juzuk. Tetapi tidak mempunyai SPM sebagai prasyarat untuk masuk ke institusi pengajian tinggi, akan saya lakukan. Ustaz doakanlah. Amin, amin, insyaAllah. Allah Ta'ala membukakan hati institusi mahkamah dan institusi badan-badan yang telah mengenakan tindakan mengaibkan saya ini atas niat tertentu oleh pihak terdahulu dapat diselesaikan, dan insyaAllah dananya telah ada, tanah telah ada, reka bentuk telah ada, semua pembinaan yang akan dilakukan saya akan insyaAllah memulakannya semula. Jadi oleh kerana anak-anak tahfiz dan hufaz ramai seluruh negara, saya mohon dalam rancangan ini mendoakan amin. Kes saya dan pembekuan wang Yayasan Akal Budi itu dapat dicairkan semula dan kita akan memulakan program itu. Ustaz, dalam keadaan ini Ustaz, kita lihat bahawa ada semacam gangguan sedikit waktu kerajaan yang lalu, dan juga kebetulan Allah Ta'ala turunkan wabak bukan saja ke negara kita tetapi di seluruh dunia. Bagaimana institusi tahfiz ni terkesan dalam keadaan wabak COVID-19 ni? Okey, terima kasih Datuk Seri. Dalam kes yang COVID ni, kebetulan memang sudah disusun oleh Allah, cuti sekolah 2 minggu tu cuti sekolah. Jadi 90% sekolah-sekolah tahfiz ni bercuti. Biasanya cuti pertengahan tahun ni Datuk Seri memang sekolah cuti. Jadi semua balik. Kebetulan 2-3 hari kemudian pengisytiharan oleh pihak kerajaan PKP. Maka pelajar-pelajar tadi kira tak balik terus ke tahfiz lah. Jadi mereka duduk di rumah masing-masing di bawah penjagaan ibu bapa masing-masing. Cuma ada 2, 3, 4 sekolah yang mana di kalangan pelajar itu ada pelajar luar negara. Ya, pelajar luar negara, dan ada pelajar terkandah yang tak sempat balik ke rumah masing-masing. Jadi ada juga impak yang berlaku. Contohnya kita lihat sekolah di Sungai Lui, ya, di Selangor. Sungai Lui ini kebanyakan adalah pelajar daripada luar negara. Ya, daripada Indonesia, daripada Kemboja, daripada Kazakhstan, luar negara. Mereka tidak sempat nak balik kerana pengurusan dokumen dan sebagainya. Jadi sehinggalah mereka pihak Sungai Lui, madrasah di Sungai Lui tadi dikesan ada mendapat positif COVID, dan
kalau tak silap lah sampai 100 orang lah mereka, dan Alhamdulillah Datuk Seri semua dah selesai, maknanya tidak ada berlaku kematian, ya, dah selesai semua sekali. Sekolah-sekolah tahfiz yang kita dapat makluman yang ada positif ni semua dah clear daripada COVID. Jadi Alhamdulillah apa yang kita perhati, sebab kita di persatuan ada setiap negeri dia akan ambil berat, contohnya di Pahang kalau ada contoh di Sungai Salam, ya, semua dah clear, ya, di situ di sini kita cek semua, kita jaga. Maknanya dari segi persatuan pun ambil berat juga masalah ini, dan kita memberi sokongan ataupun bantuan apa yang pihak KKM ataupun pihak MKN ataupun pihak polis semua sekali. Jadi kita bagi bantuan ataupun kita 100% lah bersama dengan pihak-pihak berwajib untuk membersihkan yang mungkin masih ada lagi yang terkena virus dan sebagainya, Datuk Seri. Bagaimana Ustaz dari segi pembiayaan pada pelajar sewaktu COVID ni? Saya tahu bahawa memang ada sedikit bantuan, tetapi pada hemat saya tidak mencukupi untuk pembiayaan, utamanya makanan, belanja api, air dan sebagainya. Ustaz dapat sumbangan atau derma ataupun infak daripada orang ramai? Okey, dia kalau ikutnya kita daripada kerajaan dululah, ya, daripada Jabatan Agama, ya, sekolah yang berdaftar mendapat untuk yang berdaftar yang ada sistem Sipeni dalam JAKIM itu, ustaz-ustaz tadi mendapat RM800. RM800 untuk ialah kalau kita kira gaji dalam 3 bulan ni lah, RM800 untuk menampung. Dan sekolah tadi mendapat RM10 untuk setiap pelajar. Kalau ada 20 dapat 200 je untuk makan minum dan sebagainya. Jadi ini yang daripada Jabatan Agama. Ya? Kalau nak tengok, nak lihat tu memang kalau kira segi sedikit tu memang sedikit lah, tetapi sebab istilahnya menampung. Jadi menampung tu Alhamdulillah lah, kami di warga tahfiz ni bersyukur. Cumanya kadang-kadang ada juga daripada yang belum berdaftar, dalam proses berdaftar mereka kata kami tak dapat. Jadi selalu kita di persatuan ini cubalah cari jalan apa semua boleh tak supaya ada daripada Jabatan Agama ke ataupun daripada JAKIM sendiri ke, kalau boleh bagi tambah lagi lah kepada ustaz-ustaz, walaupun yang berdaftar pun boleh tambah lagi jadi dua kali ke 1,600. Itu yang mereka beritahu lah. Tetapi segi orang awam ataupun umum, ya, ada yang memberi bantuan. Tapi oleh kerana sekolah ini pelajar-pelajar tak ada, jadi mereka ini menganggap bila pelajar tak ada, so tak kuranglah hasrat mereka tu nak bagi. Dia kata pandai-pandai lah ustaz, dah ada keluarga, ada kerja kan. Tetapi untuk maklumannya, bila sekolah tadi tak bergerak, cuti, jadi ibu bapa tak bayar yuran. Ibu bapa tak bayar yuran, jadi sekolah tadi nak gaji ustaz wajib dibayar. Jadi ini yang menjadi reputasi di pengetua-pengetua telah ialah membentangkan kepada kita lah supaya kita pun boleh apa yang kita boleh bantu. Setakat ini macam itulah Datuk Seri. Okey, saya turut bersempati dengan mak tahfiz yang sedang dalam proses pendaftaran atau yang belum didaftarkan. Ya, soal makan minum ni tak boleh tangguh Ustaz. Yang makan hari ni kita tangguh 3 hari kemudian tak boleh. Mesti perut harus diisi. So, dalam keadaan itu kesempatan ni saya minta tolonglah yang mengikuti program kita ni Ustaz. Kita tahu bahawa kita semua menghadapi masalah kewangan, ya. Mungkin Allah Ta'ala sedang menguji kita. Jadi kita jika ada kelebihan sedikit daripada makan minum kita, mungkin kita boleh salurkan kepada PINTA dan akhirnya PINTA akan membuat pengagihan. Kalau mereka mahu menyumbang, ada nama tertentu, bank mana dan akaun mana? Kalau di persatuan kita Maybank, kita ada akaun Maybank bagi mereka yang boleh nak menyumbang kepada persatuan, insya-Allah lah kami alu-alukan, insya-Allah. Ada nombor akaun dia Ustaz? Nombor ni sejak Seri ambil dengan boleh akaun sekolah. Sebab tak sedia tadi. Soalan dia pun saya tak sedia. Dia datang sendiri Ustaz. Ada hidayah.
nak tanya Amin, Ustaz. amin, amin, amin. Kita tangguh Ustaz. Ha. Sebelum nombor akaun tu dapat. Ya. Bagaimana sekarang ni dalam norma baru ni? Ya, betul. Artinya pembelajaran cara bersemuka dari segi tasmi', dari segi tasrih tidak dapat buat dengan Google. Ada usaha daripada Pintar untuk buat atas talian dari segi tasmi', tasrih ni? Okey. Kebanyakan lah, boleh katakan 50% daripada sekolah-sekolah tahfiz ni. Sekolah-sekolah tahfiz ni dia ada dua kategori. Satunya yang berkemampuan, maksudnya yuran dia tinggi sikit. Yang kedua yang kurang kemampuan. Yang berkemampuan ini mungkin pelajar-pelajar tadi oleh kerana mampu bayar yuran yang agak tinggi, so dia boleh buat dia boleh buat online lah. Sebab kemungkinan ibu bapa tadi mampu di rumah mungkin ada Unifile ataupun handphone tak ada mampu handphone yang canggih-canggih, jadi boleh buat online kan dengan ustaz-ustaz di tahfiz lah. Dan ada yang sekolah tahfiz ni yang kurang berkemampuan, yang mana anak-anak tadi pun mungkin tak ada, kat rumah pun tak ada Unifile. Cuma kali yang kurang kemampuan ini, kita segi persatuan tadi telah minta lah supaya pihak sekolah bagi tahu ibu bapa supaya ibu bapa memantau anak-anak mereka di rumah, khususnya tentang hafazan, dan kita minta laporan daripada ibu bapa. Sebab di seluruh sekolah ni kita minta supaya buat grup, mereka semua dah ada grup ibu bapa. Anaknya macam mana, anaknya macam mana, anaknya macam mana. Setakat yang tu boleh insya-Allah. Tapi puan dibuat secara online, melihat balik macam mana murajaah tadi. Setakat yang sekarang ini itulah setakat yang boleh bergerak ataupun boleh berjalan. Ya, alhamdulillah ada inisiatif, ada usaha yang dibuat oleh institusi tahfiz di sekolah masing-masing. Ya. Dan dalam norma baru ni Ustaz, kita tidak boleh lagi bahawa bila situasi berubah, maka pendekatan pengajaran tasmi', tasrih dan rujukan ini harus dilakukan. Saya teringatlah Ustaz, ketika saya TPM tu, saya antara orang pertama yang melawat bersama-sama dengan Ketua Polis Negeri ketika itu ke Mak Taufik Ustaz sendiri, yang terbakar. Dan saya sangat sedih, saya sangat bersimpati kepada ibu bapa yang kehilangan anak-anak. Malah ada ibu bapa yang saya peribadi saya kenal. Dan bagaimana situasi sekolah sekarang Ustaz selepas membaik pulihan, selepas image itu Ustaz, saya sangat-sangat pasti bila Ustaz dihujani dengan pelbagai tuduhan, bagai fitnah, bagaimana kononnya dapur boleh terbakar, bagaimana anak-anak boleh meninggal, bagaimana keadaannya sekarang Ustaz? Okey, alhamdulillah, terima kasihlah Datuk Seri, ini kesempatan boleh bercerita sikit keadaan semasa lah ya Datuk Seri. Okey, jadi yang pertama sekalinya untuk makluman Datuk Seri, dia ada dua kes lah, yang kes yang mahkamah. Yang pertama melibatkan kes yang yang bakar tu. Yang bakar tu di pertuduhan tu 7 orang, jadi sekarang tinggal seorang saja. Tapi ustaz pun masih juga dipanggil untuk menjadi saksi bagi pihak sekolah. Nah, yang keduanya ialah berkaitan dengan ibu bapa. Ibu bapa pada awalnya Datuk Seri, untuk makluman Datuk Seri, 13 orang saja yang menyaman ustaz, maksud menyaman sekolah. Ya, dengan dia punya dia saman nombor satunya ialah minta duit dalam akaun itu mereka nak pihak ibu bapa ni. Okey, yang kedua dia menyaman papasan anak yang meninggal, anak yang tercedera, semua dia menyaman kerana menuntut keuangan tadi. Kalau kiranya pada peringkat awal kita sudah berbincang begini ya, dan akhir sekali mereka kata tak boleh, pihak ustaz tak boleh kerana pihak ustaz ini pihak sekolah dia tak nak, pihak ibu bapa kata dia nak orang berkecuali. Dia kata tak apa, carilah berkecuali siapa kan. Dia kata apalah, kita suruh Mawib menyerah kepada mufti pada masa tu Menteri Agama sekarang lah, Datuk Seri Dr. Zul kan. Jadi dah buat keputusan bahawa duit tadi dibagi pada 3 mengikut majlis fatwa. Nombor 1/3 untuk
baiki bangunan. 1/3 untuk sekolah nak bergerak mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi. Satu lagi untuk mangsa. Jadi mereka menolak keputusan fatwa kerana bagi mereka maknanya macam tak adil lah. So mereka kata dia nak saman. Nak saman juga. Bawa kes ke mahkamah. Tapi sebelum saman tu, untuk makluman Datuk Seri, pada 2019 ya, 2019 pihak ibu bapa telah pergi berjumpa dengan Mawib. Mawib ada bantu kita sebab untuk makluman Datuk Seri, sekolah kita tak ada yuran, sekolah kita tidak ada kemasukan pun tak ada apa. Free, maknanya free. Kita ambil keluarga-keluarga yang kurang kemampuan. Jadi Datuk Seri, mereka ni pergi jumpa dengan Mawib. Kalau Mawib tak potong ataupun masih bagi lagi zakat kepada kita, maka mereka akan saman juga Mawib. So pada 2018 itu Seri, bukan 2019, 2018 bulan 1 Januari kita terbakar, bulan 9 dibakar, bulan 1 terus Mawib memotong kita punya keuangan Datuk Seri. Jadi ibu bapa kata kalau tak potong ni nak saman. Jadi Mawib pun mungkin takut dengan saman tadi, terus bukan menyekat lah, memberhentikan bantuan zakat tadi. Jadi kata tak apalah, keputusan Allah kan, sebab duit sumbangan tu masih ada lagi dalam akaun, jadi bolehlah kita guna yang tu dulu untuk sekolah. Tetapi tiba-tiba bulan 6, bulan 7 pihak ibu bapa telah saman Ustaz. Dan bulan 8 dengan dengan mahkamah supaya bekukan akaun Darul Quran Ittifaqiyah. Jadi akaun Ittifaqiyah dibekukan sehingga RM1 pun tak boleh dikeluarkan. Mawib pun RM1 pun tak bantu. Hasrat ibu bapa macam mana sekolah tahfiz ini ditutup, Datuk Seri. Jadi saya rasa ini satu benda yang kurang bagus lah. Dan mereka masa zaman PH ini mereka gunakan pula Menteri Wilayah Persekutuan ya. Menteri Agama, Menteri Wilayah Persekutuan kan dia agak kurang dengan sekolah tahfiz ni. Mampu di BKL dah datang satu tim bomber datang, semua datang. Jadi sekolah saya ni sekolah yang dicadangkan tutup. Mereka mencadangkan sekolah ini tutup. Sebab dia anggap sekolah ni mungkin allergic lah Datuk Seri. Sebab rapat dengan Datuk Seri, rapat dengan Perdana Menteri. Jadi di situ Datuk Seri, apabila akaun kita kena tutup, apa semua kena beku, bukan tutup, kena beku, jadi keuangan kita tak ada. Dan dia viral kan, Ustaz Zahid ni solat duit 1 juta, 2 juta, 2.5 juta. Saya kata kalau betul saya solat duit, bawa kes ni ke mahkamah, kata jangan duk viral-viral macam ni. Tetapi bagi mereka yang tak tahu, dia meranggapkan kita ni adalah memang penunggang agama lah, Allah Akbar, serangan bertubi-tubi Datuk Seri. Tetapi sehingga ke hari ni lah Datuk Seri kan, insyaAllah bulan 7 ni naik mahkamah tu, kadang-kadang jumpa dengan Datuk Seri kat mahkamah. Itulah Ustaz, kita sama-sama istimbah dengan ujian. Amin Datuk Seri. InsyaAllah kebenaran itu akan datang akhirnya di hujungnya. Amin. Dan saya harap kerajaan yang ada sekarang ini di bawah pimpinan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Amin. Arwah Allahyarham bapa beliau juga adalah seorang ulama. Amin. Jadi jiwa Islam itu sangat menebal pada Tan Sri Muhyiddin, dan insyaAllah kebetulan bapa saya juga ulama kecil-kecilan. Amin ya Allah. Roh Islam itu insyaAllah masih menebal. Dan dalam perbincangan nanti saya akan bawakan isu dan dasar tarikan tahfiz, dan supaya bantuan dapat diberikan pada sekolah-sekolah tahfiz ini. Kerana kebetulan Ustaz, saya sendiri, keluarga saya sendiri membina dan menguruskan 2 mak tahfiz. Satu sekolah menengah agama imtiaz Negeri Melaka, mana pendidikan tahfiznya selain daripada penghafazan Al-Quran, tapi kita juga membuat kelas pengajaran untuk SPM dan juga PP3. Dan alhamdulillah pelajar-pelajar saya yang keluar daripada imtiaz, tahfiz imtiaz itu kebetulan
kita juruskan kepada aliran sains, tidak ada aliran sastra. Dan kita buat feeding program atau program berkembar dengan sebuah universiti swasta, dan ada di kalangan pelajar kita daripada Imtiaz Melaka ni terus ke luar negara, tidak kurang juga yang berada dalam universiti tempatan, dan insyaAllah cara kecil-kecilan mereka satu hari nanti akan menjadi hufaz yang profesional. Kebetulan Ustaz, waktu saya menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri, saya bertemu dengan seorang bekas pelajar di situ yang ikut ibunya yang bertugas di Washington. Sekarang ni sedang mengambil kursus kejuruteraan penerbangan. Dan saya tanya dengan dia, di Quran, alhamdulillah, walaupun maksud mata tu banyak katanya di luar negara, tetapi apa nama ni, penghafazan Quran tu terus dilakukan. Mudah-mudahan ada keberkatan dalam usaha ini, dan saya haraplah jika Al-Hufaz seluruh negara dapat amin. Program kita ini, sama-sama kita berdoa dalam waktu Allah Ta'ala menguji wabak atau pandemik COVID-19 ini, ya, akan terhindar segala permasalahan yang timbul. Dan saya juga mohon Ustaz agar dalam pertemuan saya dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, supaya dasar pendidikan tahfiz negara dan sistem peperiksaan bagi membolehkan pelajar-pelajar ini untuk mengajukan pelajaran di institusi pengajaran tinggi di universiti ini dapat dilaksanakan. Ustaz, dah dapat nombor akaun tadi Ustaz? Dah ada Datuk Seri. Ustaz tolong sebutkan. Macam mana Ustaz pun tak kerti. Ustaz sebut boleh? Boleh Ustaz sebut. Okey. Maybank. Maybank Pinter Kebangsaan. PINTA. Akaun atas nama Pinta Kebangsaan. Kebangsaan. PINTA. Pinta. Kebangsaan. Ya, nombor akaunnya Ustaz? 5644. Ya. Okey, 2751 7495. Sekali lagi Datuk Seri, ya. Ustaz ulang. Okey, Maybank atas nama Pinter Kebangsaan. PINTA, ya, Pinter Kebangsaan. Nombor dia 5644 2751 7495. Oh, okey, alhamdulillah. Kalau rancangan ini dapat ditonton semula, siaran ulangan yang boleh dibuat sendiri, sila berikan bantuan melalui akaun yang disebutkan tadi, dan insya-Allah Allah Ta'ala akan memberikan barakah, memberikan pada bantuan-bantuan yang diberikan, sama ada dalam bentuk infak, dalam bentuk kalau niatnya zakat, ataupun niat-niat yang baik yang lain. Saya berpendapat bahawa insya-Allah Allah Ta'ala akan terima amal yang baik itu. Akhirnya Ustaz, ada apa-apa pesanan Ustaz di akhir rancangan kita ni Ustaz? Okey, yang pertamanya kami sebenarnya selepas kejayaan kerajaan baru ni, kami dah mesyuarat untuk buat kunjung hormat kepada Datuk Seri. Kunjungan hormat Pinter lah. Kan? Buat kunjungan hormat, tapi oleh kerana sekarang ni PKP, jadi kita pun tunggulah masa yang sesuai. Itu belum hantar surat lagi lah. Tetapi memang kita pun teruja. Sebab orang kata dah lama-lama dulu yang saya sendiri pun dah cerita kat ahli-ahli Pinter kita seluruh kebangsaan, seluruh Malaysia, bahawa tempat yang akan dibuat oleh Datuk Seri begini-begini untuk mempertabatkan institusi tahfiz ini. Sebab benda ni bukan benda kecil, ya. 1,000 orang dengan memenuhi kriteria dan juga memenuhi aspek asrama yang sempurna. Macam kolej lah, macam universiti lah. Jadi itu kita minta mereka semua doa. Jadi itu sebab rasa nak pergi jumpa, rasa macam orang kata satu semangat baru, satu jiwa baru, kerohanian baru. Rasa nak berjumpa, insya-Allah lah. Itu insya-Allah Ustaz, insya-Allah
pejabat, saya sentiasa terbuka. Amin. Saya akan lihat jadual saya, insyaAllah. Saya sendiri akan hubungi Ustaz. Amin. Untuk mencari tarikh dan waktu yang Ustaz dengan Tinta dan tarikh saya sesuai, insyaAllah. Dan akhirnya Ustaz, saya ucapkan terima kasih di atas keberadaan Ustaz sama-sama dengan saya pada hari ini. Dan sampaikan salam saya dengan Jawatankuasa Pusat Pintar di peringkat kebangsaan di negeri ini kepada guru-guru seluruh institusi tahfiz di seluruh negara. Dan insyaAllah Ustaz, setakat ini Ustaz, komitmen saya, iltizam saya untuk membantu Pintar dan sekolah-sekolah mak tahfiz itu masih menebal. Amin. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tetapi setakat ini saya belum dapat melaksanakan sepenuhnya kerana saya dan kami hanya sebahagian daripada kerajaan. InsyaAllah. Dan insyaAllah InsyaAllah akan datang hak milik kami semua, insyaAllah. InsyaAllah kerajaan yang ada sekarang ini dapat menyambung dan diperkasa, diperkukuhkan dalam waktu yang panjang. InsyaAllah kalau ada pilihan raya umum yang dalam waktu terdekat atau cukup tempohnya, mudah-mudahan akan kekal untuk jadi kerajaan di negara kita. Dan insyaAllah secara langsung atau tidak langsung saya akan menyumbang untuk memperkukuhkan kerajaan yang ada. Dan tentu salah satu agendanya adalah untuk melaksanakan dasar tahfiz pendidikan tahfiz negara, insyaAllah. Dan juga berikan bantuan peterusan kepada seluruh mak tahfiz seluruh negara. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, jazakallah khairan katsira. Ila liqa. Ma'assalamah. Ma'assalamah, insyaAllah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita.
Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh,